Daripada peringkat awal tadi saya dah mengatakan bahawa setiap satu yang kita laksanakan ini dia perlu kepada penambahbaikan inovasi. Ya. Dua elemen ini perlu digarap di dalam melaksanakan. Memandangkan Fama masih lagi melaksanakan projek-projek yang sedia ada seperti Pasar Tani dan GBBS pada RMK 12 ini, adakah ianya masih dikekalkan konsep yang sama ataupun diberikan nafas yang baru? Gerai buah-buahan, projek kita gerai buah-buahan. Kita tidak boleh lagi dah melaksanakan gerai buah-buahan dalam konsep individu. Kita kena bergerak kepada medan gerai buah-buahan yang mungkin boleh memberikan impak yang lebih. Sekarang kita dalam pembinaan medan gerai buah-buahan di Port Dickson dan 2-3 tempat lagi lah. Gerai buah-buahan per se itu tidak boleh untuk dilaksanakan macam tu saja. Dia mesti memasukkan elemen pendigitalan di situ. Dan wujudnya ordering online, wujudnya delivery dan sebagainya. Kita kena berubah kepada konsep dengan kita mencampurkan konsep sedia ada itu dengan dibuat penambahbaikan bersama dengan adunan daripada konsep yang baru tadi. Baru kita boleh berjaya. Kita tidak boleh untuk menunggu sahaja di situ. Promosi pun promosi di situ saja. Dia mesti dalam promosi dalam bentuk yang digital. Kerana itu trend masyarakat masa kini. Kita kena berubah dari segi persembahan, barangan dan sebagainya supaya setiap satu yang kita laksanakan itu benar-benar memberi manfaat kepada kumpulan sesuatu. Faktor ini penting ataupun elemen ini penting untuk dihayati oleh setiap daripada kaki-kaki kita. Melihat bagaimana sejarah ini Fama ditubuhkan pada tahun 1985, pada masa itu adalah untuk mengatasi masalah sistem padi kunci. Yang ini sebenarnya yang kita tekankan di dalam kumpulan drama tari kita yang buat persembahan, yang menjadi juara di peringkat MAFI, yang buat persembahan di Singapura. Ini yang perlu ditekankan. Bagaimana evolusi Fama itu asasnya ditubuhkan sehinggalah ia berkembang. Berkembang, kalau kita lihat Fama ini bermula dengan mengatasi masalah orang tengah secara penglibatan secara terus di dalam pemasaran. It means so-called kita membuat jual dan beli. Kemudian pada tahun 88, 87 bila saya masuk kerja, dia telah mengalami sedikit perubahan. Perubahan itu ialah di mana kita membina lebih banyak outlet ataupun pembangunan institusi pemasaran. Dan seterusnya ia berkembang lagi. Ia berkembang dalam kita membangunkan usahawan-usahawan pemasar. Kita memfokuskan kepada pembangunan dalam maklumat pasaran, pembangunan di dalam galakan pasaran dan sebagainya. Sehinggalah kita masuk kepada satu era sekarang, iaitu era digital. Kerana pemasaran ini adalah satu yang dinamik. Dia sentiasa berubah-ubah. Dalam keadaan sekarang ini, kita kena fokuskan kepada pemasaran secara digital, bagaimana kita membangunkan usahawan untuk menjadi usahawan pemasar. Penglibatan kita di dalam jual dan beli ini hanyalah pada tahap minimal, pada kes-kes yang tertentu sahaja. Kalau kita menyoroti balik bajet 2021 ini
dibuat semasa dalam COVID-19, dibentangkan semasa kita masih lagi dalam pandemik COVID-19. Ianya menuntut kepada yang saya katakan tadi adalah satu perubahan, satu anjakan paradigma kita untuk menyesuaikan dengan keadaan pada masa kini dan pada masa akan datang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga telah pun menekankan bahawa e-commerce ni, digitalan ini akan menjadi trust ataupun penyumbang antara penyumbang dalam aktiviti ekonomi. Saya suka juga ingin mengingatkan bahawa pendigitalan kita ini terbagi kepada dua. Satu adalah pendigitalan kita di dalaman kita. Sejauh mana kita telah bersedia, sejauh mana kita telah dilengkapi dengan aset-aset ataupun sistem-sistem yang akan membantu kita di dalam membuat atau menyampaikan perkhidmatan kita. Ya. Kita tidak hanya boleh bercakap sahaja tentang we are going to digitalize, kita akan pergi arah ini tanpa kita bersedia dengan keadaan itu. Alhamdulillah, kita di peringkat dalaman kita sendiri, kita telah pun melaksanakan dan akan terus melaksanakan pendigitalan di dalam dalaman kita. Dengan sistem baru, dalam sistem baru kita, sistem keuangan kita, sistem operasi kita dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu fundamental bila kita nak bergerak ke satu step yang ada tadi. Di dalam arus pendigitalan ini, kita kena melihat cabaran-cabaran dia. Kita ada medium kita, Agrobazar, ABO kita dan sebagainya. Namun, suka juga saya mengingatkan, pendigitalan ini bukan melihat sejauh mana bagusnya sistem itu, tetapi adalah pengisian kepada sistem itu. Digitalization ini sebenarnya bermula daripada penggunaan medium-medium yang ada. Daripada petani menggunakan aplikasi WhatsApp, tak ada SMS lagi sekarang ni dah, WhatsApp. Dia menggunakan dalam Facebook pemasaran dia dan sebagainya. Sehingga itu sekecil-kecilnya. Sehingga dia membawa kepada satu sistem yang boleh untuk melaksanakan kedai di dalam itu, pembelian dalam itu, payment di dalam itu dan delivery. Itu sebabnya outlet kita nanti bila kita buka Agrobazar melalui Pamaco akan buka, dia mesti ada elemen-elemen itu. Agromall yang akan dalam pembinaan kita di Puchong juga, kita akan mengambil konsep itu. Fizikal, tidak hanya secara datang secara fizikal, tetapi dia akan menjadi pick up point, pick up center, dia akan jadi pre-order, delivery. Dan kita lihat sebenarnya semasa COVID-19 yang pertama, program kita punya Pasar Segar Terkawal itu, kita telah pun melaksanakan elemen-elemen ini. Ya, di mana kita nak mengurangkan penglibatan secara langsung, secara fizikal itu yang ditukar beralih secara beransur-ansur kepada pendigitalan. Alhamdulillah, kita sekarang ni pun melalui ABO kita dah bersama dengan Shopee dan yang lainnya bagi kita menyemarakkan lagi kita punya pendigitalan.